قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح لكم من زينة الدنيا وزهرتها. Artinya sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian sepeninggalanku adalah ketika ditampakkan kepada kalian keindahan kehidupan dunia dan kemewahannya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat susunan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sedang melihat perkhabaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dunia, tipu daya dunia, orang-orang yang terpedaya dengan dunia. Perkhabaran yang kita sedang lihat ini bukan sekadar perkhabaran, akan ia lebih kepada peringatan dan juga panduan. Macam mana kita nak berhadapan dengan dunia, khususnya di akhir usia dunia ini. Jadi Nabi tak biarkan umat dia ni terkontang-kanting, tak tahu nak buat macam mana. Jadi Nabi bagi panduan lebih 1400 tahun dulu lagi. Nabi bagi dah panduan pada kita. Bila mana berlakunya perkara-perkara begini, macam mana kamu nak buat. Jadi dalam hadis-hadis ni banyak duk cerita pada kita tentang dunia yang kita dah maklum. Dunia yang dimaksudkan di sini ialah dunia yang tak menguntungkan kita selepas daripada mati. Adapun dunia yang menguntungkan selepas daripada mati, yang tu ambil sebanyak-banyaknya. Adapun yang di sini disebut dalam bentuk amaran, panduan ini adalah dunia yang tak menguntungkan kita selepas daripada kita pejam mata balik pada Allah. Baik, hari itu kita baca dah hadis yang panjang. Sambungan hadis tu tuan-tuan tengoklah. Malam ni hadis yang lain, Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum ba'di. Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian sepeninggalanku, diterjemah kalimah ba'di. Ba'di ni maknanya ba'da mauti, selepas daripada aku mati. Kalau waktu tu aku ada, maknanya senang, kita boleh pergi rujuk pada Nabi, kita boleh pergi bertemu dengan Nabi sendiri. Sebab Nabi manusia yang pasti tak akan tertipu langsung dengan dunia. Adapun ulama bahagi lagi. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama yang jujur dan ada ulama ulama yang jahat. Jadi ulama nak kena pandai pilih lagi. Kita kena tengok ulama yang mana yang betul-betul ulama akhirat, baru boleh pimpin kita menuju pada Allah, menuju pada akhirat.
Jadi kalau Nabi masih ada, maknanya bolehlah kita pergi rujuk pada Nabi. Boleh Nabi bagi panduan. Sebab zaman baginda Nabi tak berlaku apa yang sedang berlaku di zaman kita. Di zaman Nabi tak berlaku limpahan banyak sangat harta benda. Sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz. Harta benda yang melimpah diagihkan oleh khalifah secara adil sampai tahap pada zaman tersebut tak ada orang yang layak terima zakat. Itu pernah berlaku di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan satu masa nanti akan berlaku pula limpahan harta ni, iaitu zaman Imamul Mahdi dan zaman Nabi Isa alaihi salam. Dalam satu hadis sahih, hadis Bukhari, Nabi kata akan datang satu masa kepada manusia yatufur rajulu bis sadaqah. Yatuf ni maknanya dia tawaf. Pusing pergi cari rata. Nak bagi sedekah. Nak bagi duit zakat. Tapi Nabi kata la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Tak ada seorang pun yang dia temu nak terima duit zakat dia. Tu tak sahusing lah. Bak harta benda nak tinggal pada anak tak payah husing. Tapi yang perlu dirisau, dirunsing ialah iman dan akidah yang kita nak tinggal pada anak-anak. Saya ingat Bapa Zik pernah hurai gitu. Harta benda tak payah pusing. Anak aku nak hidup macam mana? Duit tak ada nak tinggal pada dia ni. Tanah sekangkang kera pun tak ada nak tinggal untuk dia. Kita orang tak berharta, tak payah risau lah. Pak cik tu hanya jual apa? Tembakau. Tengok tak? Tak tengok juga. Tuan-tuan tak up to date. Pak cik tu umur dia 60 lebih dah kalau tak silap. Hanya jual tembakau dalam TikTok. Selepas dia jual dalam TikTok, dia boleh dapat 6,000 sebulan. Jual tembakau ya. Dia potong-potong siap-siap dah. Dia jual. Ramai rupa-rupanya orang nak beli tembakau. Tu Pak Cik dalam gambar surat khabar tu pakai serban molek. Tak terfikir boleh jadi dia nak boleh dapat duit banyak tu. Dulu duk jual tembakau dia kata boleh lah, tak banyak. Tapi tak sangka bila masuk live melalui TikTok ramai rupanya. Bukan setakat orang beli, orang bagi gift. Sebab tu saya ingat Bapa Zik pesan, tak payah pusing lah. Apa harta yang anak kita nak guna nanti lepas kita pejam mata? Duit kita tak tinggal pada dia. Tanah tak ada, sebidang pun tak ada, selot pun tak ada. Tak payah pusing lah. Sebab kekayaan dah dijamin dah dalam hadis Nabi akan melimpah nanti. Tuan-tuan baca di akhir hujung bulan 12 baru ni. Saudi bertemu 100 kilometer kawasan yang ada emas. 100 kilometer. Saya mari daripada Greenwood ke sini berapa kilometer? Berapa belah? 12 lebih kurang. 100 ni daripada sini sampai ke mana? Ke mana? Selayang. Seremban tu dia tuan-tuan. 100 kilometer. Dia bertemu galian emas. Tu kata harta benda di akhir zaman nanti akan melimpah ruah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni. Inna mimma akhafu alaikum ba'di, yakni ba'da mauti, lepas daripada aku mati. Apa yang paling aku takut? Ma yuftahu lakum,
apa yang akan ditampak, maknanya yang dibukakan kepada kalian. Apa yang Allah Ta'ala buka? Min zinatid dunya wa zahratiha. Keindahan dunia dan perhiasan dunia. Tu tak payah pusing lah. Kita benda yang perlu pusing, macam mana iman anak aku nanti? Macam mana amal ibadat anak aku nanti? Sebab tu Nabi Allah Yaqub alaihissalam, tuan-tuan baca dalam surah Baqarah. Saat dia nak mati, apa dia tanya anak dia? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti lepas aku mati, nanti mu nak beribadat pada siapa? Tu yang dia tanya anak dia. Bukan urusan mu nak makan apa bila aku tak ada. Rezeki Allah Ta'ala jamin dah. Kita asbab dia boleh rezeki. Bini kita asbab juga anak kita boleh makan. Kalau kita tak ada, banyak lagi asbab-asbab lain yang Allah Ta'ala boleh buat untuk anak kita boleh makan. Hari itu di Kelantan ni, budak umur berapa tahun? 16 tahun kau, ataupun muda lagi pada tu. 15 tahun lebih kurang gitu. Keluar zakat juta. Kita yang bekerja pagi petang, zakat pun tak layak keluar lagi kita. Tu umur kita 40, 50, 60 umur kita. Duit simpanan dalam bank tak layak keluar zakat lagi. Tu nak bagi tahu Allah Ta'ala boleh jadikan asbab. Tak semestinya melalui ikut ayah, ikut mak. Anak nak jadi kaya. Tak semestinya melalui ngaji sekolah. Kena ada SPM barulah dapat rezeki. Kalau iktikad gitu pun no. Kita hanya mengambil asbab. Kita tak tahu rezeki mari kok mana. Allah Ta'ala suruh ambil asbab. Al-akhdhu bil asbabi ibadah. Mengambil asbab tu perintah Allah Ta'ala. Bila dia perintah jadi ibadah. Boleh pahala. Pergi sekolah, mengaji sekolah, belajar universiti dan sebagainya. Sebab nak ngaji. Nak belajar. Nak ilmu. Bukan kerana sebab masuk universiti aku boleh gaji besar. Tak semestinya. Berapa ramai orang keluar universiti tak kerja pun. Duk buat bisnes biasa-biasa. Pergi ke overseas lagi lah. Di Jordan tuan-tuan. Yang duduk bawa taksi tu. Kadang-kadang master ada. Tak ada kerja. Dia ambil kita, dia tanya. Kat Malaysia ada kau kerja? Kita kata terahlah mu pergi. Ada kok. Kalau ada. Kalau tak ada. Kita pun tak kerti juga masa duduk mengaji juga tu kan. Cuma nak sebutnya gitu. Orang berpendidikan tinggi tak semestinya kaya raya dengan pendidikan. Sebab semua itu adalah asbab yang kita cari kerana Allah Ta'ala suruh. Kita keluar rumah, tak ada satu sijil pun dengan tulang 4 kerat. Boleh jadi kaya raya. Boleh jadi macam Alibaba, reporter duduk atas pokok Boleh kalimah ajaib satu, nian inson mata kaji. Kaya raya. Boleh tabur duit lagi pada orang ramah. Mana ada mengaji sebelum tu duk pinjam duit dengan Alibaba. Dengan siapa dah? Abang dia ni. Kasim Baba. Bagus tuan-tuan. Orang lama-lama gitu dia kena contoh dia. Bagus real turun. Gitu. Kasim Baba duk bagi pinjam gandum, pinjam gandum. Last sekali dengan sebab duk mengintai-ngintai je. Keluar nak cari kayu api. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan asbab untuk dia kaya. Walaupun cara tak betul lah. Cuma nak sebutnya, ada sebab-sebab yang lain. Dan berbagai-bagai asbab Allah Ta'ala buat. Jadi kita tak beriktikad melalui kita belajar sekolah lah, aku dapat harta benda. Kalau tak belajar sekolah, tak ada harta benda. Tu pun no. Pegang gitu. Kita mengaji kerana ikhtiar usaha kita nak menjadikan kita ni orang yang ada ilmu sikit sebanyak. Cuma nak sebut tadinya ialah yang perlu kita bimbang apa yang anak kita akan buat lepas daripada mati.
Lepas daripada mati kita. Sebab tu pesan elok-elok. Zaman lo ni zaman boleh katakan anak semua nak ada telefon. Pesan elok-elok pada dia. Jangan duk tengok benda yang tak berfaedah saja. Tengok juga orang mengajar. Kalau tak nak tengok orang mengajar, tengok soal jawab agama paling tidak. Mari muskil dalam kepala soal ni macam mana nak selesai. Cari dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok, dalam macam-macam lagi. Jangan guna duk tengok cerita saja. Ya dia ada dosa, ada pahala. Abang ni balik dah, ada dosa, ada pahala. Beritahu benda gitu. Yang duk bagi lepas, ambil lah. Banding lalu, adik tak apa, dia tak balik lagi, tak ada dosa pahala. Abang ada dosa pahala. Baru 2-3 tahun, abang balik, bagi tahu dia, suratan amal abang ni bersih lagi ni. Abang jangan kotorkan dengan dosa. Tu kait dosa pahala lalu dengan dia. Lepas alik kita, beroyak dah. Faham ke beroyak? Faham, lepas alik kita, lepaskan diri kita, beritahu pada dia. Aku dah bagi tahu ya Allah pada dia. Benda ni satu keperluan. Tapi aku tak boleh pantau tiap-tiap masa dia guna ke arah apa. Tapi aku dah pesan ya Allah pada dia. Depan aku pesan dia supaya guna pada jalan baik. Pada jalan paling kurang pun pada jalan yang harus. Jangan jatuh pada jalan pada jalan dosa. Tu benda fitnah semua tu. Kita sendiri boleh tengok fitnah juga pada diri kita, bukan pada anak-anak telefon ni. Duduk dalam soh molek-molek dah nak semayang. Tak apa, imam baca surah panjang sikit. Belek lagi Facebook. Orang takbir dah kiri kanan, duduk belek lagi. Ni las nak tengok ni. Belek biar puas hati dulu. Last kali tutup semayang. Allahu Akbar takbir. Tu imam duk baca surah dah. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam juga. Cari Facebook. Bukan fitnah anak-anak je. Kita pun fitnah dengan benda tu. Nak tinggal sekejap, nak dengar orang ngajar pun tak boleh. Tak ada sini dia. Kalau apa? Syekh Nuruddin tunggu. Awak keluar atau saya keluar? Gitu Syekh Nuruddin ajar adab. Awak keluar ataupun saya keluar daripada majlis ni. Bukan Syekh Nuruddin je, mufti wilayah gitu. Dalam kelas dia di UM. Bunyi je telefon budak, dia keluar. Tak ngajar itu. Tu ulama nak ajar adab pada budak-budak kita. Tu nak beritahu fitnah, bukan nak beritahu yang ada yang sudah adab tu, nak beritahu fitnah. Ujian pada kita, pada telefon ni. Tak ada gapo pun ni. Besi ya. Kau apa dibuat daripada apa tahu lah. Besi kau apa plastik kau dalam tu ada chip dia cantum semua. Galik-galik kita Quran pun tak tengok dah. Zikir pun cepat-cepat, kalut-kalut, nak cepat saja dalam beribadat pada Allah. Tu nak bagi tahu fitnah. Sebab dalam ni ada belakang ni. Boleh dapat duit ni dalam ni. Benda kecil sangat ya. Boleh dapat duit. Tak depan kita. Online. Orang pun like. Orang pun bagi gift. Gift apa? Singa. KLCC. Semua ada nilai tu. Bagi KLCC. Dia mesti bagi itu ada nilai RM1. Kalau apa? Kalau bunga ke apa tuan-tuan? Kalau bunga tu RM1 lah. Tapi orang bila bagi bunga, dia tak bagi satu. Dia tekan banyak kali tu. Maknanya dia bagi tip RM1. Dia bagi. Terahlah buat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan buat baca Quran lah. Ada seorang sahabat saya. Junior lah zaman sekolah. Dia minat dengan silat sangat-sangat. Duk silat seorang dia. Duk mengajar budak-budak silat. Lah sekali takdir Allah Ta'ala patah tulang betih. Patah tulang betih nak buat lompatan. Lepas berapa orang? 8 kau. Yang duduk merangkak itu. So dia terbang tadi. Nak lipat tu tak lepas. Jadi patah tulang betih. Cuti lama. Nak sebutnya ialah bila cuti lama tak ada kerja ni, antara yang dia buat
Dia buat live baca Quran. Dia cerita, dia kata, dalam beberapa kali dia buat live baca Quran ni, ada yang masuk komen, saya nak memeluk Islam. Saya nak memeluk Islam. Kali tu dia buat, ada seorang masuk nak memeluk Islam. Ada seorang lagi buat, ketika lain dia buat, ada seorang lagi masuk nak memeluk Islam. Tuan-tuan bayangkan, benda ni juga boleh jadi saham akhirat ni. Benda ni juga boleh jadi galik kita dengan dia. Tak sedar ni sejam, pas sejam dah. Kalau dulu puas menunggu, boring menunggu, bini duk beli dalam kedai. Sekarang ni tak ada apa. Duduk atas kursi tu, pelek. Siap dah awak beli. Sekejap sekarang ni awak beli. Padahal sama ya. Dulu sejam juga dia beli, sekarang pun sejam juga. Dulu rasa sebab apa? Duk menu. Sekarang ni tak rasa sebab apa? Galik duk tengok. Tu tak sedar tu kadang-kadang atuk duk belek. Tengok janda cucu tengok. Rupa-rupanya atuk ada perangai juga rupa-rupanya. Contoh, tuan-tuan, contoh. Cuma nak sebutnya gitu, Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum ba'di. Apa yang aku sangat takut pada kamu selepas daripada aku mati, ma yuftahu lakum min zinatid dunya wa zahratiha. Yang aku takutnya ialah Allah Ta'ala bukakan kepada kamu hiasan dunia. Bila sebut hiasan ni tak ada orang tak suka. Benda comel ni fitrah kita. Semula jadi Allah Ta'ala buh di kita memang suka benda-benda yang cantik. Tak ada orang yang tak suka kepada perhiasan, kepada kecantikan. Anak kita naik umur 10-11 tahun tu pandai dah. Pakai yang cantik-cantik, lawa-lawa, yang branded kan. Ada nama lah, baju pun nama pun ada apa, seluar pun nak ada nama dah. Sebab apa? Member-member pakai dah. Rambut pun kalau boleh tak nak dah pergi kedai gunting. Nak gunting macam mana? Budak sekolah. Tak nak dah dia. Nak style juga. Tengok gambar di tepi kedai gunting tu. Rambut macam ni ya tak nak. Walaupun di sekolah tak luluh dengan guru disiplin. Cuma nak sebutnya, benda cantik ni fitrah. Kecil pun pandai dah. Budak kecil umur berapa tahun? 3-4 tahun. Pandai dah main halak solek ni. Buh gincu walaupun sampai ke pipi gincu. Cuma nak sebutnya, bedak pandai dah pakai. Jadi tepung gomok jadi. Pakai bedak mutih penuh muka. Cuma tu cara dia cara dia mencantikkan diri dia. Cuma nak sebutnya, suka pada cantik ni adalah satu fitrah yang Allah Ta'ala buh dalam jiwa manusia. Jadi itulah Nabi risaunya sebab dunia ni dilihat cantik. Dunia ni dilihat indah. Menyebabkan kita akan galik dengan dunia. Nabi sebut dalam satu hadis di akhir zaman. Tak akan berlaku kiamat. Hadis sahih. Tak akan berlaku kiamat sehinggalah sungai Furat. Sungai Furat ni duduk mana? Duduk antara Iraq dengan Syam. Sehinggalah sungai Furat semakin lama semakin mengering, dan bila dia makin mengering, timbul dan zahir bukit emas. Ulama kata, satu kebarangkalian bukit tu sendiri daripada emas ataupun timbunan-timbunan emas. Umpama bukit banyaknya. Tu akhir zaman. Takut yang Saudi. Nasib baik di Saudi, di Mekah. Bukan di kawasan Iraq. Cuma Nabi sebut ni di sungai Furat. Bila Nabi sebut perkara ni nanti akan berlaku. Nabi kata apa? Akan berlaku pembunuhan. Bila sampai berita ni, timbul bukit emas orang pakat gi. Pakat gi nak ambil emas itu, maka Nabi cerita akan berlaku pembunuhan. Dahsyat tak dahsyatnya pembunuhan tu, Nabi cerita dalam 100 orang 99 mati. Maknanya dalam 100 orang yang bertempur, kita buat dalam bentuk kumpulan 100,
Maknanya dalam 199 mati tinggal seorang. Yang seorang ni kata, mudah-mudahan akulah antara orang yang selamat. Maknanya aku dah ni seorang yang ada kat sini ni. Punyalah tomoknya. Punyalah tomoknya. Aku dah ni, yang lain mati semua dah, tinggal aku dah. Padahal lama lagi. Temu pula orang pula lain, bunuh pula, bergaduh pula, berebut. Nabi kata, kalau kamu berada di tempat tersebut, di zaman tersebut, maknanya di kawasan tersebut, maka Nabi kata, fala ya'khudhu minhu syai'a. Mu jangan ambil sikit pun daripada harta tersebut. Tu Nabi larang, haram ambil. Tapi bila fitnah, wallahu alam lah, kalau kita duduk situ ambil ke tidak, na'udzubillah. Tapi Nabi larang dalam hadis tersebut, fala ya'khudhu minhu syai'a. Jangan sekali-kali kamu ambil syai'an. Tu maknanya Nabi guna kalimah nakirah tu. Sikit pun mu jangan ambil daripada harta tersebut. Sebab itu adalah fitnah dan ujian di akhir zaman. Tu yang Nabi bimbang tu, ma yuftahu lakum min zinatid dunya wa zahratiha. Tu Allah Ta'ala bukakan pada kita nanti di akhir zaman, perhiasan-perhiasan dunia, keindahan-keindahan dunia, jadi kita galik dengan dunia. Dia keluar model, satu model dak, galik dengan motor. Tengok dia keluar motor. Satu model keluar. Ada dah motor bayar tak habis lagi, keluar model lain. Oi, sedap juga motor ni. CC pun besar ni. Daripada B2 jadi B full. Ya gitu. Daripada lesen B2, dia kata 250 ke bawah tak sedap, not right dia tu. Kita tukar B full, pergi buat lesen baru pula, ambil B full. Sebab apa? Nak beli motor CC 250 ke atas. Baru sedap right. Yang duk bercerita tu siapa? Kadang-kadang asatizah. Ustaz-ustaz pun sekali dengan apa? Pok-pok yang minat motor ni. Bukan kata salah ni. Nak contoh hanyut kita dengan benda-benda ni. Bayar tak habis lagi. Jual, beli yang lain pula. Mari model lain. Bayar, jual pula. Beli yang lain pula. Duk musing kok motor. Cerita buah kok motor. Cerita buah kok kereta. Gitu. Bila dibuka. Benda cantik lah kau. Tengok model. Model makin cantik. X60. Cantik dah. X90 cantik lagi. Aduh, menyesal lah aku beli X70. Rupa-rupanya nak keluar X90 contoh. Oh, keluar X90 cantik. Tengok-tengok keluar X100 pula contoh. Keluar pula X100 pula. Oh, lagi cantik. Orang tengok, orang banding antara brand ni dengan brand ni. Antara Proton dengan Honda. Beza dia pada logo. Belakang sebiji sama. Kalaulah logo ni orang kata logo H, pakak-pakak angkat semua kelebihan kereta ni. Tapi sebab nama dia Proton, orang pun kata Proton gini gini. Sebab dia Proton. Cuma nak sebutnya orang tengok cantik pada logo je kadang-kadang. Gitu nak beritahu. Tabiat dunia. Jadi kita yang ngaji ni jangan duk hanyut Selagi mana ada boleh guna, guna. Selagi mana boleh guna. Tak payah duk memikir. Kita beli yang lain, hutang pula 9 tahun. Kecuali keperluan sangat-sangat. Sebab apa? Nak mari masjid. Tak ada motor dah kita. Kalau tak jual yang ni, tak boleh beli motor baru. Tak boleh pergi masjid. Jual. Sebab apa? Tujuan nak buat ibadat dengan kenderaan tersebut. Jadi akhirat lah tu. Ni cerita dunia yang tak menguntungkan selepas daripada akhirat. Baik. Tu Nabi sebut dalam hadis ni. Lepas tu ulama sebut fiqh hadis dia apa, ta'alluq dengan dunia dan sebagainya tu akan merosakkan agama kita. Satu yang Nabi nak bagi tahu dalam hadis inna mimma akhafu alaikum ni, ulama istinbat situ, ulama kata ta'alluq dengan dunia. Hati terkait dengan dunia yufsiduddin. Boleh merosakkan agama. Rosak agama, macam saya sebut contoh tadi, nak semayang pun susah. Sebab apa? Telefon. Kadang-kadang bunyi telefon. Ada seorang hamba Allah, saya semayang di belakang, dia duduk depan. Semayang subuh.
Bunyi telefon, seluk poket. Seluk poket, orang keluar. Buka tengok, letak balik. Oi, bukan telefon aku punya bunyi. Orang lain masuk balik. Sambung terus sembahyang. Nah, gitu. Benda berlaku depan mata kita kadang-kadang. Tak boleh nak tinggal. Pada pergi masjid tak payah bawa, tak apa. Dekat-dekat rumah je. Apa-apa berlaku. Jalan kaki je kan balik rumah. Lainlah kita nak pergi jauh. Tapi kalau nak kira dulu, pergi jauh tak jauh pun tak ada ni. Pergi cari public je. Tak ada pun. Tapi sekarang ni kalau tinggal ni patah balik tak? Patah balik. Yang kedua kalau tinggal apa lagi patah balik? Rokok so lagi. Yang tu kalau tertinggal patah balik. Duit nak derma hari Jumaat kalau tertinggal tak patah balik. Minggu depan pula. Tu nak bagi tahu dunia. Sayang nak tinggal. Sebab apa? Cantik lambang di rokok tu. Gambar orang kena kanser. Cantik juga. Nak macam mana? Dah bagi dia cantik. Ada terasa orang molek juga. Baik, seterusnya. Ihdharuha, Nabi kata. Fa innaha asharu min Harut wa Marut. Nabi kata ihdharuha. Berwaspadalah dengan dunia. Dia terjemah waspadailah dunia. Berwaspadalah dengan dunia. Tu balik pada dunia. Maknanya hadis ni ada depan dia ni. Sebab dhamir tu nak balik mana? Tiba-tiba mula ihdharuha. Nak rujuk ke mana? Mesti dia ada marjik dia. Tepat balik dhamir ni. Jadi maknanya hadis ni ada sambungan di depan dia. Di awal tu ada lagi. Cuma dia ambil sini ni sebab nak beritahu pada kita amaran daripada Rasulullah. Nabi kata ihdharuha. Berwaspadalah dengan dunia. Kenapa Nabi suruh berwaspada dengan dunia ni? Kerana fa innad dunya tu asharu min Harut wa Marut. Kerana dunia ni jauh lebih kuat daya sihirnya daripada Harut dan Marut. Harut dan Marut ni apa? Dalam Quran ada cerita kan? Tentang Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah. Ayat 102 Allah Ta'ala sebut tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata Harut dan Marut ni adalah dua orang soleh. Dan ada juga ulama kata Harut dan Marut ni adalah dua malaikat yang berupa manusia. Zaman Namrud ni. Zaman tu masyhur dengan sihir. Jadi ada sihir yang digunakan pada masa tu memisahkan antara suami dan isteri. Ada dah. Sihir tafriqah zaman tu. Zaman kita ni ada pula sihir tafriqah. Sihir yang digunakan untuk memisahkan seorang suami yang mengasihi isteri dia, seorang isteri yang mengasihi suami dia. Sedangkan cinta ni, hubungan di antara suami isteri ni Allah Ta'ala sebut mawaddatan wa rahmah. Dibina perkahwinan itu atas mawaddatan wa rahmah, atas dasar cinta menyintai lelaki dan perempuan. Tapi akhirnya bila disihir dengan sihir tafriqah ni, yang lelaki jadi benci pada bini yang dulunya dia sayang. Suami pun begitu juga, isteri pun begitu juga, jadi benci. Tu dulu duk berlaku dah di zaman Namrud dulu. Berlaku pula di zaman kita ni. Nak sebutnya ialah Allah Ta'ala hantar dua malaikat ni disebabkan oleh zaman tu terkena dengan sihir. Jadi Allah Ta'ala hantar Harut dan Marut, malaikat dua lelaki yang berupa manusia ni, mari ngajar sihir juga pada umat pada masa tu. Tujuannya ialah nak menolak sihir jahat. Diajar sihir untuk menolak sihir yang jahat tu. Maka bila diajar sihir tu, disebut oleh ulama, nak hurai hadis Nabi ni, Nabi kata dunia ni lebih bahaya sihirnya berbanding dengan sihir yang diajar oleh Harut dan Marut. Kenapa? Kerana Harut dan Marut ketika mana dia ajar sihir, sihir ni
baca ayat-ayat tertentu, mentera-mentera tertentu. Jadilah apa yang dikehendaki itu dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tak ada bebas daripada Allah Ta'ala. Sama ada daripada pihak baik ke pihak tak baik. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Harut dan Marut ni, bila dia ajar sihir dengan tujuan untuk orang-orang yang nak kena sihir ataupun nak berwaspada dengan sihir ni, menolak sihir-sihir jahat tu, dia beritahu awal-awal lagi, apa yang aku ajar pada kamu ni, dia adalah satu fitnah je. Satu ujian je. Jangan sampai kamu kufur dengan sihir ni. Maknanya sampai ke tahap kamu tak percaya lagi dah pada Khalik, pada pencipta. Duk berlaku depan mata begitu begini kan. Dia yang sihir itulah yang mampu, yang berkuasa. Sehingga kita pergi bertemu dengan dia juga tak ada bergantung dengan Allah Ta'ala dah. Contohnya. Pada pegangan pun. Maka Harut dan Marut ni pesan siap-siap pada orang yang diajar. Jangan sampai kamu kufur. Sebab ni hanya ini hanya cara ikhtiar nak menolak sihir-sihir jahat. Dia adalah fitnah je. Tapi kata ulama, kenapa Nabi kata suruh kita berwaspada dengan dunia ni? Kerana dunia ni lebih sihir daripada apa yang diajar oleh Harut dan Marut. Sebab dunia ni adalah sihir yang tak pernah dunia bagi tahu pada kita tentang bahaya dia. Tentang ujian dia. Tentang fitnah dia. Adapun sihir Harut dan Marut, bila diajar dia bagi tahu lalu. Ni sekian. Apa yang berlaku ni aku ajar saja. Yang menentukan jadi ke tidak semuanya adalah Allah Ta'ala. Tapi dunia yang ada depan kita, tipu daya dia, helah dia, sihir dia yang memukau mata-mata kita ni, yang melihat dunia, tak pernah dunia bagi tahu pada kita, mau beringat ni tipu daya je. Mau tengok aku lawa ni di make up je. Kena air hujan, hilang make up, tak ada lah. Supaya perempuan yang cantik lah. Tuan-tuan tengok kat luar kan. Cantik dia daripada bini kita di rumah dia. Kau berasa cantik bini di rumah daripada yang tengok yang di luar. Tipu. Kalau jawab tipu cantik yang di rumah. Sebab apa? Yang di rumah tak boleh bedak. Yang di luar bedak 1 inci. Yang di luar macam-macam dah dia bubuh. Atas mata dia, atas kening dia, atas pipi dia. Kita galik tengok cantik. Cuba kita simbah dengan air. Hilang habis dia punya make up tu. Pucatnya muka dia. Barulah kita tahu. Oh, asli. Cantik bini kita lah banding dengan dia. Adapun cantik dia tu sebab apa? Disalut dengan sihir-sihir. Maknanya dipukau dengan alat-alat yang jadi hiasan untuk menutup keaslian dia. Tu dunia. Sebab tu kita jadi galik. Tengok benda ni cantik, galik kita. Tengok apa-apa pun galik kita dengan dunia. Nak tinggal mari masjid semetar pun duk berperang dalam hati kita ni. Nak pergi ke tak nak pergi? Nak pergi ke tak nak pergi? Galik tak galik orang sanggup tinggal amal ibadat. Sebab apa? Galik tengok bola. Galik tengok bola di stadium, tak apa tinggal. Sebab apa tu? Cantik cara main dia. Cara Messi gelecek bola. Oh, Masya Allah. Tengok tu terliur, meleleh air liur. Seolah-olah aku pun rasa boleh buat juga gitu. Balik-balik terah lalu dalam rumah. Buat tak jadi-jadi pun. Semua dia tengok, mudah dia gelecek ni. 2-3 orang datang. Lepas lagi dia gelecek. Last kali pergi tendang depan gol, kena tiang gol, tak masuk juga. Cuma nak sebut contoh tuan-tuan. Kita tengok tu memukau dah. Galik kita. Tak tidur tu tak? Tapi dengar qala Allah Ta'ala, tidur lalu. Qala Rasul, tidur lalu. Sebab apa? Tak galik. Tak syok. Tak sedap. Ada seorang sahabat azam tahun baru, dia kata nak bawa anak-anak tiap-tiap malam pergi dengar orang ngajar antara maghrib dan isyak.
Tapi dia kata nak berhabis sehingga isyak ni, dia kata menggelupur anak-anak ni. Yalah anak-anak kecil. Dia cerita dia dulu pun masa mak ayah bawa zaman-zaman umur macam tu menggelupur juga. Macam mana nak buat supaya anak tak menggelupur? Sihir dia dengan gula-gula. Tu antara disebut. Tapi bukan istilah sihir lah. Umpan dia dengan gula-gula. Bagi gula-gula. Makan gula-gula. Tapi takkan tiap-tiap malam nak bagi gula-gula. Tengok-tengok umur 10 tahun kena diabetes. Sebab apa? Jamu gula-gula antara maghrib isyak tiap-tiap malam. Gigi hilang habis. Tak sempat nak kahwin. Nak kahwin tu tak ada dah gigi sebenar. Gigi asal. Ada gigi palsu dah. Tu nak sebut contoh. Tepat gini nafsu tak suka. Bergelisah. Geliat nak berhabis masa ni. Dengar je benar elok. Mari lalu ngatuk Padahal tengah hari 8 jam dah tidur. Malam 8 jam pula tidur. 16 jam. Kalau baby. Kalau baby boleh bercakap, mu baby ke aku baby? Kalau baby tu boleh bercakap lah. Ayah baby ke saya baby ni? Macam ayah ni tiap-tiap kali ulik saya tidur. Saya tak tidur lagi, dia tidur dah. Saya bangun, dia tak bangun lagi. Tu ayah tidur ngulik anak. Mak tidur ngulik anak. Gitu juga contoh. Cuma nak sebutnya, tidur, bila sebut tidur, itu adalah waktu lalai kita. Ya ke tak? Waktu lalai tak buat apa. Mana ada lisan kita berzikir lagi? Mana ada hati kita berzikir lagi saat kita tidur? Tak ada lah. Senyap terus, tak ada apa. Sebab hati kita bukan hati macam para rasul, para nabi. Yang mata pejam, hati tetap ingat pada Allah Ta'ala. Kita tak. Hati kita ni, bila kita tidur, hati kita pun turut tidur sekali. Lisan kita pun tidur. Kalau mata tak tidur sekalipun, hati tak ingat juga pada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau mata tidur, hati lagi tak ingat pada Allah Ta'ala. So maknanya tidur kita adalah waktu lalai kita. Habis tu kalau kita banyak tidur, banyaklah waktu lalai kita. Sebab tu orang-orang yang soleh diajar salah satu daripada mujahadah kita ialah qillatun naum. Menyedikitkan tidur. 4 perkara kan. Rukun dalam perjalanan seseorang menuju pada Allah Ta'ala. Satu daripadanya ialah menyedikitkan tidur. Selain daripada menyedikitkan makan, menyedikitkan menyedikitkan berkata-kata, menyedikitkan bertemu dengan orang ramai. Itu semua tu qillah belakang tu. Sedikitkan. Qillatul anam, sedikitkan bertemu dengan manusia. Sebab apa? Ghalib bila bertemu dengan manusia, awal-awal je cakap benda molek. Kalau lama-lama duduk, dia akan pergi kepada dosa. Tak percaya tengok, kita duduk ramai-ramai. Mula-mula buat benda comel dulu. Lama-lama dia pergi pada topik-topik yang jadi dosa. Qillatul anam. Qillatul manam, menyedikitkan apa? Menyedikitkan tidur. Salah satu daripadanya. Sebab apa? Sebab bila kita tak tidur, sepatutnya lah kita tak tidur juga tapi duduk gelek telefon. Sepatutnya bila tak tidur dipenuhi dengan amal ibadat khususnya di waktu malam. Tidur pukul 12, pukul 5 bangun. Ada sejam. Sekarang ni pukul 6 lebih. Subuh, lewat dah subuh. Pukul 6, 5 minit subuh sekarang ni. Maknanya ada lagi paling tidak setengah jam. 35 minit. 35 minit ni kita setakat nak baca kuliah dengan kul huwallah. Banyak rakaat boleh. Setakat nak baca inna a'tayna rakaat pertama. Lepas tu kul huwallah rakaat kedua. Banyak rakaat boleh. Tapi doa dia duduk galik dalam tandas pula. Duduk galik bilang tail tandas. 1, 2, 3 sampai atas. Kali alik ni pula, banyak keping juga tandas ni. Dia duduk tengok bumbung. Kalau buat mozaik baru comel juga. Padahal duit skepeng tak ada. Tapi nak beritahu, angan-angan duduk dalam tandas. Lama, setengah jam duduk dalam tandas saja. Tak ada apa pun. Habis masa situ pula. Tu nak beritahu, waktu lalai kita. Jadi dunia ni Nabi kata,
Dia mari, dia sihir mata kita, kita tengok cantik, tapi dia tak bagi tahu aku ni dunia yang boleh menjerumuskan engkau kepada rugi di akhirat. Tapi Harut dan Marut, dia mari ajar, dia cerita lalu. Itu hanya ujian. Ingat, jangan sampai engkau menggunakan sihir yang aku ajar ni, sampai tahap mu percaya pada sihir ni lah. Boleh buat gitu, boleh buat gini, tu boleh bawa kepada kufur. Tu Harut dan Marut pesan siap-siap. Adapun dunia, kita ambil dia, dia tak pesan pada kita. Kita boleh satu kunci rumah, rumah tak pesan pada kita, aku ni fitnah pada kamu. Kita galik, duduk dalam rumah, tak keluar dah jemaah. Nak tinggal 40 hari keluar macam sahabat-sahabat tabligh kita ni. Tak boleh buat kita, dia boleh buat. Satu mujahadah besar, dah dia tinggal kampung halaman dia, rumah dia. Mari 40 hari, duduk pusing sekitar sini. Sini berapa hari dah? 5 hari dah. Duduk kawasan ni saja. Kita tak boleh buat, tak pernah buat kita. Yang kita tinggalnya lebih kurang 45 minit, maghrib isyak. Tu pun berasa ustaz bila nak berhenti ni, ustaz nak berhenti dah, tengok kuih siap kata siap lagi ya. Takut isyak kuih tak siap lagi kan, tak boleh makan tuan-tuan. Gitu nak sebut contoh. Boleh kunci rumah. Rumah kita ni nak guna untuk apa? Buat usrah. Ada seorang doktor pakar dulu zaman saya duduk mengaji tingkatan 5. Doktor pakar bedah. Orang sangat respect dengan dia. Budak-budak sangat respect dengan dia. Sebab apa? Sebab title dia doktor pakar. Tapi jemaah 5 waktu sehari semalam tak pernah tinggal. Serban tak payah cakap lah. Tak pernah tinggal serban dia. Kecuali waktu dia pergi kerja lah. Maknanya masjid mesti pakai serban. Semayang 5 kali sehari tak pernah tinggal. Walau waktu on call, waktu dia kerja on call tu, dia akan bawa walkie-talkie duduk di pinggang dia. Pergi semayang. Jemaah. Pakai selipar Jepun, naik motor zaman tu, zaman saya masa umur 17-18 tu, naik Honda 70. Honda 70. Sekarang ni Honda 70 tak ada dah, kecuali yang legend-legend lah. Naik Honda 70. Kalau pergi ke pasar, barang-barang dapur dia beli untuk bini dia, tak muat dia pegang tangan sebelah bawa dengan motor Honda 70. Kita yang gaji tak sebanyak dia ni, pakai smart-smart, motor mahal-mahal. Tu nak beritahu, rumah pula dibuat markas untuk usrah. Motor dia ni, dia wakaf. Ahli-ahli usrah, guna motor dia, dia ambil. Mana-mana budak yang tak boleh nak mari usrah, tak ada transport, dia ambil. Ambil atas. Minyak dia tanggung. Lepas tu waktu nak pergi ngaji dulu, pergi buat check up, medical check up tu. Tiap-tiap kali orang masuk bilik dia, temu dengan dia tengok orang kampung, dia tanya ada duit nak balik? Tak ada duit. Okey, ambil duit ni. Buat tambang nak balik. Tak lekang di mulut dia, cerita tazkirah sikit. Duduk sekejap, kita bercakap sikit. Cerita tentang agama. Rumah guna untuk usrah. Semayang Jumaat. Lepas usrah, semayang Jumaat. Ada jamuan. Tu rumah-rumah yang dapat kunci nak guna untuk apa? Kita rumah kita. Nak guna untuk apa? Penuh dengan apa dalam rumah kita? Penuh dengan hiburan, penuh dengan apa? Ibadat, penuh dengan ketaatan. Boleh kereta, boleh kunci kereta. Baru dibagi hari ni. Order semalam, expander dapat dah. Kalau Toyota lambat dapat, setahun tunggu. Expander cepat dapat, orang kata. Lepas tu, kereta ni nak guna ke mana ni? Boleh kunci dah ni. Takut tak sampai ke masjid. Boleh ADV. Nak pergi ke mana ni motor ni? Tu nak jadi akhirat ke nak jadi dunia? Nak jadi akhirat ke nak jadi dunia? Telefon beli mahal-mahal, harga 4,000, 5,000. Kalau Apple 4,000, 5,000, 4,000 berapa tuan-tuan? 399. iPhone 15 paling murah sekali. Nak guna untuk apa? Tanya dia. Tak payah tanya dia lah, tanya kita. Nak guna untuk apa ni? Untuk manfaat dunia ke untuk manfaat akhirat? Itu semua fitnah. Dia tak akan bagi tahu pada kita. Mau guna aku betul-betul untuk akhirat. Dia tak bagi tahu. Kita beli, pandailah kita guna. Tak sama dengan sihir. Sebab tu Nabi kata, dunia yang dibuka kepada kamu lebih bahaya daripada sihir yang diajar oleh Harut dan Marut lagi. Sebab dia tak bagi tahu pada kamu tentang bahaya dia.
Maka kita tengok dalam dunia kita hari ni gitulah, orang hanyut. Hatta orang yang dah berumur sekalipun hanyut dengan dunia, tak sedar dengan dunia. Kita tengok dalam berita sehari dua ni deh. Orang yang bergelar jawatan tinggi dalam polis terlibat juga dengan kes bunuh di Sabah, ditawar ke mana. Bunuh pemandu e-hailing. Tak tahu sebab apa tu. Tengah dalam siasatan. Cuma nak sebutnya, ada yang bercadang nak berkahwin dah, bertunang dah sebelum daripada Ramadan, ditangkap khaluat dah. Dalam ambang tahun baru itu, Jabatan Agama buat spot check berapa banyak yang ditangkap berkhaluat, bersekedudukan. Dunia tak bagi tahu pada kita, bahaya aku. Berbandingan Harut dan Marut cerita. Jadi kita nak kena beringat, sebab tu Nabi kata ihdaru, beringat. Apa yang ada pada kamu, di sisi kamu dunia, beringat. Biar dia jadi akhirat, jangan jadi dunia. Paling tidak dia jadi harus je. Jangan pergi kepada haram dan dosa. Benda yang ada di kita. Baik. Dua hadis tu cukup dulu buat bekal untuk tidur malam ni. Sambung akan datang ad-dunya sijnul mukmin. Nabi kata, dunia ni penjara kepada orang mukmin, wa jannatul kafir, dan dia adalah syurga pada orang kafir. Wallahu a'lam wa ilmuhul